Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan, selamat berpuasa kepada murid-murid, terutama sekali yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama panjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya juga kita masih lagi dipanjangkan usia dan masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama belajar walaupun dalam keadaan situasi negara kita dan seluruh dunia. Kita tidak dapat berada di sekolah kerana wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia sekarang ini. Dan walau bagaimanapun, pembelajaran tidak dapat kita abaikan dan kita mesti teruskan walau apapun keadaan yang berlaku sekarang ini. Murid-murid yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini saya akan menerangkan ataupun kita akan sama-sama mempelajari satu perkara yang amat penting dalam mata pelajaran bahasa Melayu, terutama sekali kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid di peringkat menengah rendah tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Terutamanya kepada murid-murid tingkatan 3 yang akan menghadapi peperiksaan penting, walaupun mungkin pada tahun ini peperiksaan dibatalkan, namun pembelajaran tetap kita teruskan kerana kita tidak pasti apakah yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Dan pada hari ini cikgu akan memberikan pendedahan ataupun sedikit pengetahuan pembelajaran tentang satu aspek bagaimana caranya untuk kita menulis ringkasan karangan. Kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid tingkatan 2 ataupun tingkatan 3, rasanya kemahiran meringkas karangan ini telah pun dipelajari di sekolah dan mungkin jika telah pun dipelajari di sekolah, boleh dah menganggap kemahiran ini sebagai satu ulang kaji kepada murid-murid semua. Walau bagaimanapun, kepada murid-murid tingkatan 1 yang baru saja didedahkan dengan pembelajaran di peringkat sekolah menengah, rasanya perkara ini merupakan satu perkara yang baharu kepada murid-murid semua kerana kita murid-murid tingkatan 1 baru saja berada di sekolah menengah selama 3 bulan. Jadi kemungkinan besar kemahiran menulis ringkasan karangan ini belum lagi dipelajari. Okay? Jadi insya-Allah kita akan sama-sama berbincang tentang
bagaimana cara untuk menulis ringkasan karangan kepada murid-murid menengah rendah. Dan untuk pengetahuan murid-murid serta guru-guru juga, bahawa kemahiran menulis ringkasan karangan ini sememangnya terkandung dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, iaitu DSKP, KHSM, iaitu kemahiran menulis ringkasan dan merumus pelbagai bahan prosa, iaitu esei dengan betul menggunakan ayat yang gramatis. Dan kemahiran ini boleh dirujuk dalam dokumen DSKP pada kemahiran 3.5.1, iaitu untuk DSKP tingkatan 2 dan tingkatan 3, dan rasanya tingkatan 1 pun dalam kemahiran yang sama juga. Baiklah, kita teruskan dengan pengenalan kepada apa itu ringkasan karangan. Kalau dalam peperiksaan misalnya, soalan ringkasan karangan ini terdapat pada bahagian C dalam format terbaharu dalam peperiksaan PT3. Okay. Apa itu ringkasan karangan? Jadi secara umumnya, ringkasan karangan ialah mengambil isi-isi, iaitu kita meringkaskan petikan yang diberi dengan mengambil semula isi-isi yang terdapat dalam petikan. Ini bermakna murid-murid menulis semula ataupun mengambil isi-isi yang terdapat dalam petikan yang diberi, tetapi mestilah berdasarkan pada fokus soalan yang diberi. Jadi bermakna murid-murid bukan diminta ataupun bukan boleh menulis sesuka hati tentang isi yang terdapat dalam petikan. Ya. Jadi murid-murid mestilah menulis isi yang terdapat dalam petikan tersebut berdasarkan fokus soalan yang terdapat dalam soalan yang diberi. Fokus soalan contohnya kemungkinan dia akan bertanya tentang apakah usaha, bagaimanakah cara, apakah faktor, apakah faedah, dan banyak lagi fokus soalan yang boleh ditanya dalam latihan di sekolah ataupun di dalam peperiksaan. Baik, itu yang pertama. Kemudian format yang seterusnya untuk ringkasan karangan ini juga dari segi jumlah perkataan. Kalau mengikut kepada format yang baru, jumlah perkataan yang mesti diambil kira ialah antara 80 hingga 100 patah perkataan. Jadi semasa menulis ringkasan, biasakanlah menulis ringkasan mengikut jumlah perkataan antara 80 hingga 100 patah perkataan. Ya. Jadi kalau menulis lebih daripada 100 patah perkataan, isi yang ditulis melebihi daripada perkataan yang ke 100 itu kemungkinan tidak dikira sebagai isi. Jadi ini akan merugikan murid-murid sendiri. Itu dari segi jumlah perkataan. Seterusnya, bilangan perenggan kebiasaannya dalam menulis ringkasan karangan, kita hanya menulis dalam satu perenggan sahaja. Kita tidak menulis 2 atau 3 perenggan seperti kita menulis karangan. Kerana biasanya karangan yang hanya 80 hingga 100 patah perkataan, kita hanya menulis dalam satu perenggan sahaja. Walaupun pemerengganan ini tidaklah merupakan satu format yang boleh dihukum kepada murid-murid jika menulis lebih daripada satu perenggan. Walau bagaimanapun, kalau kita menulis lebih daripada satu perenggan, seakan-akan karangan kita itu tidak menarik kerana kemungkinan perenggan yang banyak menyebabkan perenggan itu menjadi terlalu pendek. Jadi dalam ringkasan karangan ini, biasanya kita hanya menulis satu perenggan sahaja. Okay. Baik, seterusnya, bilangan isi. Okay. Dalam ringkasan karangan,
isi yang dikehendaki ataupun yang mesti ditulis oleh murid-murid hanyalah 5 isi sahaja. Okey. Jadi 5 isi sahaja dalam keseluruhan ringkasan karangan kita. Walau bagaimanapun, murid-murid boleh juga menulis lebih daripada 5 isi. Mungkin boleh menulis 6 isi atau 7 isi. Okey. Kalau menulis lebih daripada 5 isi, kemungkinan jika ringkasan karangan kita itu bilangannya masih lagi belum mencukupi ataupun masih dalam lingkungan 100 patah perkataan. Ini bermakna jika ringkasan karangan itu setelah kita menulis 5 isi masih lagi sedikit, misalnya 70 patah perkataan misalnya, jadi murid-murid bolehlah menambah isi ke-6 atau isi ke-7 dan seterusnya. Untuk pengetahuan murid-murid semua, dalam satu petikan yang diberi kemungkinan ada lebih daripada 7 ataupun 8 isi. Dan yang keduanya, kemungkinan boleh kita tulis lebih daripada 5 isi sekiranya kita khawatir atau bimbang ada isi yang kita tulis itu tidak tepat ataupun tidak betul. Jadi apabila kita menulis lebih daripada 5 isi, kita menulis 6 isi contohnya, jika ada isi yang salah satu, jadi masih lagi kita dapat isi yang penuh, iaitu 5 isi yang dikehendaki dalam pemarkahan ataupun yang dikehendaki oleh kehendak ringkasan karangan itu sendiri. Ya, bolehlah. Kemudian dalam ringkasan karangan juga kita tidak menulis pendahuluan. Tidak ada pendahuluan dan tidak ada penutup ringkasan. Ya? Jangan kita mulakan ringkasan dengan pendahuluan. Kita tulis dasawasa ini contohnya. Sejak akhir-akhir ini dalam mendepani negara yang sering sedang mencabar sekarang ini, itu dalam penanda wacana pendahuluan itu kita tak perlu. Ya? Jadi yang kita tulis hanyalah isi saja. Begitu juga dengan penutup ringkasan. Ya, tidak ada penutup ringkasan dalam ringkasan karangan. Ya, kita tidak perlu menulis kesimpulannya, kita tidak perlu menulis intihanya dan sebagainya lah. Kesimpulannya semua pihak hendaklah bekerjasama bagi mengatasi, itu tak perlu. Ya, tidak ada penutup ringkasan. Jadi secara umumnya ringkasan lebih mudah. Ringkasan hanyalah kita menulis semula isi-isi yang terdapat di dalam petikan yang diberi. Baik. Kemudian untuk makluman murid-murid juga, eloklah diredahkan sedikit dengan pemarkahan, iaitu ringkasan karangan markahnya ialah 15, di mana dibagikan kepada 2 bahagian, iaitu markah isinya 10 markah. 5 isi yang ditulis, setiap isi 2 markah, dan 5 isi 10 markah. Sementara markah bahasa ialah 5 markah. Jadi jumlah pemarkahan ialah 15 markah. Okey. Bahasa dinilai secara holistik, iaitu daripada keseluruhan ringkasan yang kita buat itu, adakah bahasa itu cemerlang ataupun baik dan sebagainya. Baik. Itu sedikit rumusan ataupun pengenalan berkaitan dengan ringkasan karangan. Mudah-mudahan murid-murid semua mendapat sedikit gambaran tentang apa itu ringkasan karangan. Baik, sekarang kita masuk kepada bagaimana cara menulis ringkasan karangan. Baik. Pertama sekali, apabila kita mendapat soalan ataupun latihan yang diberi oleh guru, semestinya kita membaca soalan. Dan dalam soalan itu ada fokus soalan yang diberi, dan dalam fokus soalan inilah
merupakan isi yang perlu dicari oleh murid-murid dalam petikan. Sebagaimana yang cikgu bagi tahu tadi, bahawa fokus soalan yang diberi kemungkinan tentang usaha, cara, faktor, faedah dan sebagainya. Kalau kita tengok contoh soalan di sini, kalau cikgu bagi contoh soalan, misalnya dalam petikan yang perenggan yang pertama tu, perenggan pertama, baca di sini ialah yang dihitamkan sebab-sebab masyarakat kurang membaca buku ilmiah. Jadi apabila kita membaca soalan, pastikan apakah fokus soalan yang diberi di dalam soalan. Jadi di sini fokusnya ialah sebab-sebab. Sebab-sebab ataupun kita panggil sebagai faktor-faktor. Jadi pastikan isi yang hendak dicari oleh murid-murid nanti dalam petikan tersebut ialah sebab-sebab masyarakat kurang membaca buku ilmiah. Baik, kita sambung. Yang kedua, kemudian kita bacalah petikan dan kenal pasti isi mengikut fokus soalan yang diberi. Apabila kita membaca petikan, sambil membaca itu kita kita kenal pasti isi, adakah itu isi yang ditanya ataupun yang diberi dalam fokus soalan. Dan kita boleh membuat garis, kita menggaris isi-isi yang kita peroleh. Ataupun sekarang ini ramai murid-murid yang menggunakan contohnya highlight marker, supaya lebih jelas, ada yang berwarna merah, hijau, kuning dan sebagainya lah. Jadi itu boleh kita buat semasa kita mencari isi-isi di dalam petikan. Baik. Terusnya, setelah dapat isi yang dikehendaki, kita tuliskan ringkasan yang lengkap. Kalau kita dah dapat 5 isi ataupun 6 isi, jadi daripada isi-isi yang kita peroleh itu, bolehlah kita tuliskan ringkasan yang lengkap dengan menyambung isi-isi tersebut. Menyambung isi-isi tersebut. Walau bagaimanapun, kita tidak bolehlah menyambung isi-isi secara terus. Sebaliknya, kita mestilah menggunakan penanda wacana untuk menyambung antara satu isi dengan isi yang lain. Isi pertama nak sambung isi kedua, ada penanda wacana. Nak sambung isi ketiga, ada penanda wacana dia. Baik. Baik, sekarang kita tengok kepada semasa kita nak menyambung isi-isi itu, kita bolehlah menggunakan penanda wacana yang cikgu berikan di sini. Contohnya yang ini, contoh penanda wacana tu selain itu. Tapi kalau untuk isi yang pertama, kita tidak perlulah menulis penanda wacana. Untuk isi pertama, kita teruslah ambil fokus soalan dan terus menulis isi pertama. Penanda wacana yang disenarkan di sini ialah penanda wacana yang digunakan untuk isi kedua, isi ketiga, isi keempat, isi kelima dan seterusnya. Jadi contohnya kita boleh gunakan perkataan penanda wacana selain itu. Di samping itu. Untuk isi kedua kita guna selain itu. Untuk isi ketiga kita guna di samping itu pun boleh. Untuk isi yang keempat guna seterusnya. Yang mudah-mudah saja. Tambahan pula. Kita juga boleh menggunakan penanda wacana ataupun kata hubung dan untuk menggabungkan dua isi dalam satu ayat. Yang ini kemungkinan untuk menjimatkan jumlah perkataan. Untuk menjimatkan jumlah perkataan, jadi kita gabungkan dua isi dalam satu ayat dan kita boleh menggunakan kata hubung dan. Dan untuk isi yang terakhir, isi ke-6 ataupun isi yang ke-5 kita bolehlah menggunakan penanda wacana akhirnya. Akhirnya ini menunjukkan bahawa itulah isi yang terakhir yang hendak kita tulis dalam ringkasan karangan kita. Baik, seterusnya. Okey, dalam menulis ringkasan karangan, sebagaimana yang telah
kita lihat dalam soalan tadi bahawa bilangan perkataan adalah sebanyak antara 80 hingga 100 patah perkataan sahaja. Baik. Dalam mengira jumlah perkataan, terdapat beberapa perkataan yang kita kira sebagai satu patah perkataan. Satu patah perkataan. Perkataan-perkataan lain kita bilang seperti biasa, tetapi terdapat juga perkataan-perkataan lain yang dibilang sebagai satu patah perkataan. Contohnya ialah kata nama khas. Kata nama khas ini kadang-kadang dalam petikan, terdapat dalam petikan yang mempunyai perkataan yang banyak. Contohnya di sini kelab rukun tetangga, walaupun dia 3 patah perkataan, tetapi disebabkan dia tergolong sebagai kata nama khas, kita kira ia sebagai satu patah perkataan sahaja. Kalau nama orang misalnya sangat panjang, nama sekolah misalnya Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syekh Ahmad, panjang, ada 6 patah perkataan atau sebagainya. Tapi bila kita menulis dalam ringkasan, kita kira sebagai satu patah perkataan. Jadi untuk murid-murid, jika kita menulis ringkasan, jangan takut untuk menulis kata nama khas dalam ringkasan tersebut. Terutama sekali kalau kata nama khas itu dijadikan sebagai subjek. Sebab dia juga dikira sebagai satu patah perkataan. Yang lain contohnya ialah perkataan beri imbuhan di ataupun kata sendi di dan ke yang dijarakkan. Biasanya terdapat murid yang mengira di itu dan ke sebagai satu patah perkataan. Jadi sebenarnya kata sendi di dan ke tidak dikira sebagai perkataan. Kata sendi di ataupun perkataan yang menerima kata sendi di kemudian dijarakkan, misalnya di sana, di sini, di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya, ke tempat kerja, ke sekolah, dikira sebagai satu patah perkataan. Seterusnya, kata ganda. Kata ganda juga dikira sebagai satu patah perkataan. Pertama sekali, kata ganda yang mempunyai tanda sempang dikira sebagai satu. Seterusnya ialah tarikh. Tarikh, kalau kita menulis tarikh, dan ini bukanlah kita gunakan hanya semata-mata dalam ringkasan karangan, kemungkinan juga kita boleh gunakan apabila kita menulis karangan-karangan yang lain seperti surat kiriman dan sebagainya. Jadi apabila ada tarikh seperti ini, kita juga kira sebagai satu patah perkataan. Misalnya 1 Julai 2019 contohnya. Jadi kira sebagai satu patah perkataan. Baik, kemudian angka. Apabila angka kita tulis dalam bentuk simbol, angka kita tulis dalam bentuk nombor. Contohnya kalau 2019 itu ialah kita kira sebagai satu patah perkataan. Tetapi kalau angka kita tulis dalam bentuk ejaan, kita kena bilang mengikut tiap-tiap patah perkataan. Jadi untuk menjimatkan jumlah perkataan, apabila dalam ringkasan itu terdapat angka-angka, jadi kita bilang sebagai satu patah perkataan, iaitu angka yang ditulis dalam bentuk simbol ataupun nombor. Misalnya angka 50, kita tulis 50, jadi kita bilang sebagai satu. Kalau kita eja 50 dengan dalam bentuk ejaan LIMA 5 PULUH 50, kita terpaksa kira sebagai 2 lah. Baik. Terusnya. Okey. Cikgu memberi satu formula untuk menulis ringkasan di sini. Okey. Dalam menulis ringkasan, kita boleh mulakan terus dengan ayat fokus soalan. Ayat fokus soalan, kemudian biasanya kita sambung dengan ialah. Misalnya kalau dalam soalan ni, ayat fokus soalannya ialah sebab-sebab masyarakat kurang membaca buku ilmiah, contoh dia.
Jadi kita dalam ayat pertama kita terus tulis fokus soalan, sebab-sebab masyarakat kurang membaca buku ilmiah. Kemudian barulah kita masukkan, sebelum kita menulis isi pertama, kita tambahlah dengan perkataan ialah. Kemudian masuklah isi pertama. Kemudian untuk isi yang kedua, kita guna penanda wacana selain itu. Okey, selain itu, kemudian kita teruskan dengan menulis isi kedua. Untuk isi ketiga, kita guna penanda wacana yang lain, iaitu di samping itu. Okey, di samping itu, koma. Kemudian kita tulislah isi ketiga. Isi keempat, kita boleh tulis terusnya. Okey, isi kelima, kita boleh tulis tambahan pula. Dan kalau nak tulis isi ke-6 dan seterusnya, kita tulislah perkataan akhirnya untuk isi yang terakhir. Okey, itu formula ataupun cikgu kira sebagai panduan paling mudah untuk kita menulis ringkasan karangan. Jadi murid-murid tidak perlulah untuk berfikir dengan serius, dengan sangat, dengan teruk, dengan fikir dengan mudah. Daripada apa yang cikgu bagi di sini, daripada apa yang panduan yang diberi di sini, jadi para murid-murid tidak perlulah berfikir susah payah untuk menghafal bagaimanakah cara untuk menulis ringkasan karangan. Hamba ambil formula ini sahaja, jadi kita dapat menulis ringkasan dengan begitu cepat. Okey, pada segi masa, biasanya dalam meringkas karangan ini, masa yang paling minimum yang diberi ialah sebanyak 15 minit sahaja, sesuai dengan markah yang diberi dalam peruntukan markah yang diberi. Baik, begitulah tadi murid semua sepintas lalu berkaitan dengan panduan bagaimana untuk kita menulis ringkasan karangan. Okey. Baik, sekarang kita tengok latihan. Okey. Contohnya cikgu di sini, cikgu ada beri satu latihan. Lebih kurang dalam masa 15 minit ini, bolehlah kita cuba membuat sedikit latihan berkaitan dengan cara ataupun ringkasan yang boleh kita tulis daripada petikan yang cikgu beri di sini. Baik. Daripada petikan yang cikgu beri di sini, kita baca dia arahan soalan. Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang sebab-sebab masyarakat kurang membaca buku ilmiah. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi. Di sini sebenarnya bukan 80. Patutnya di sini ialah 100 patah perkataan. Di sini ialah 100 lah. 100 nah di sini, bukan 100 patah perkataan. Jadi juga betul di sinilah. Kemudian dalam arahan seterusnya juga dikatakan di sini anda digalakkan supaya menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah ayat asal. Kita lihat nanti dalam ringkasan, ramai para pelajar ataupun murid-murid yang tidak mampu menggunakan ayat sendiri. Sebenarnya dalam ringkasan kita tidak perlu untuk menggunakan ayat sendiri. Sebab dibimbangi apabila kita menulis ayat kita sendiri akan mengubah maksud asal dalam petikan tersebut. Jadi murid-murid tidak perlu menggunakan ayat sendiri apabila kita menulis ringkasan. Hanyalah kita menulis kembali ayat-ayat yang telah sedia ada dalam teks, dalam petikan yang diberi. Baik, sekarang kita baca. Sambil kita baca, kita tengok adakah yang petikan ataupun ayat-ayat yang terdapat dalam setiap perenggan itu merupakan isi ataupun tidak. Baik, dalam perenggan yang pertama, cikgu baca lah. Jadi murid-murid pun boleh tengok samalah. Dan sambil kita membaca itu, betul ataupun tidak isi yang murid-murid dapat dengan isi yang akan cikgu berikan nanti.
Baik, dalam pandangan pertama, tabiat membaca buku ilmiah dalam kalangan rakyat Malaysia masih rendah berbanding dengan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, England, Jepun dan Taiwan. Ayat yang pertama. Jadi semasa baca kita kenal pasti adakah ini isi ataupun tidak. Ya. Jadi cikgu rasa ini bukanlah merupakan isi. Ini hanyalah satu pernyataan berkaitan dengan situasi tentang negara-negara maju dan negara-negara yang lain. Baik, ayat yang kedua. Ayat kedua, penduduk negara yang ekonominya berasaskan sektor pertanian masih beranggapan bahawa memiliki buku-buku ilmiah tidak sepenting seperti memiliki makanan. Okey, ini ayat yang kedua. Juga nak bertanya di sini, adakah ini merupakan sebab dalam fokus soalan? Jadi, rasanya ayat yang kedua ini merupakan isi dalam petikan. Okay? Sebab salah satu sebabnya ialah penduduk negara yang ekonominya berasaskan sektor pertanian masih beranggapan bahawa memiliki buku itu tidak sepenting memiliki makanan. Jadi sebab itu mereka kurang membaca. Pada mereka makanan itu lebih penting daripada membeli buku-buku ilmiah. Sebab makanan merupakan keperluan dalam kehidupan. Baik, ini bolehlah kita katakan sebagai isi. Baik. Kemudian ayat yang ketiga, lagipun jumlah ahli keluarga yang besar. Ayat yang ketiga no. Baik, cikgu highlight sini lah. Lagipun jumlah ahli keluarga yang besar memaksa ketua keluarga berbelanja untuk membeli keperluan asas sahaja. Baik, ayat yang ketiga. Okey, adakah ini isi? Adakah ini sebab? Ya. Jadi betul lah. Ayat ini merupakan isi, iaitu ayat ini juga merupakan sebab. Sebabnya apa? Sebab jumlah ahli keluarga yang besar memaksa ketua keluarga berbelanja untuk membeli keperluan asas sahaja. Sebab itu mereka tidak membeli buku-buku ilmiah. Sebab bilangan keluarga yang besar, mereka tidak mampu untuk menampung keperluan. Jadi ini isi yang seterusnya lah. Baik, kita baca seterusnya. Fenomena ini berlaku kerana rakyat yang tinggal di negara yang berasaskan pertanian sangat malas berfikir kerana bidang pertanian lebih teratur dan tidak banyak penceroboh. Adakah ini sebab juga? Okey. Okey, kita juga boleh menyatakan bahawa ini ialah sebab. Okey, jadi sebabnya di sini rakyat yang tinggal di negara yang berasaskan pertanian, negara-negara yang dunia ketiga contohnya yang bergantung kepada pertanian, ramai yang bekerja sebagai petani. Okay? Jadi mereka lebih melibatkan diri dalam bidang pertanian kerana bidang pertanian ini tidak memerlukan minda untuk mereka berfikir. Jadi sebab mereka ini malas berfikir, kerana bidang pertanian lebih teratur, tidak banyak penceroboh. Mereka hanya menggunakan tenaga sahaja. Ini pun dikirakan sebagai satu sebab juga. Baik, seterusnya. Mereka membaca hanyalah untuk menghiburkan hati. Okey, ayat ini. Mereka membaca hanyalah untuk menghiburkan hati. Okey. Baik, lantaran itu buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai 40 juta ringgit tidak terjual kerana gagal menarik minat membaca. Baik, pada ayat sini hingga ayat terakhir tidak ada isi di sini. Sini hanyalah satu penyataan bahawa apa yang dialami oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang diakibatkan oleh sikap rakyat tidak membeli, tidak membaca buku ilmiah. Dewan Bahasa dan Pustaka juga mengalami kerugian sebanyak 40 juta ringgit. Mungkin data terkini angkanya lebih lagi lah. Baik,
Perenggan yang kedua, selain itu bahan-bahan bacaan lebih mahal daripada komik dan bahan-bahan pecisan. Baik, di sini. Sini kita nampak jelaslah bahawa di sini juga ialah sebab. Okey, sebab apa? Masyarakat kurang membeli buku ilmiah kerana bahan bacaan ilmiah lebih mahal daripada komik dan bahan-bahan bacaan pecisan. Apa itu bahan bacaan pecisan? Bahan bacaan pecisan ialah bahan-bahan bacaan ringan seperti komik ataupun buku-buku cerita yang dia baca oleh murid-murid. Okey, itu bacaan pecisan, terutama sekali komik-komik lah. Jadi biasanya bacaan ilmiah tu lebih mahal harganya, satu naskah buku sampai 50-60 ringgit untuk kita beli. Jadi mungkin ramai dalam kalangan ibu bapa yang tidak mampu. Okay? Baik, itu ialah isi. Kemudian penjualan buku-buku ilmiah masih terbatas dan sukar dibeli di pasaran. Ini pun juga merupakan isi. Okay? Mengapa? Sebab buku ilmiah kurang dibaca kerana buku ilmiah masih terbatas dan sukar dibeli di pasaran. Okay? Ini ialah isi dia lah. Manakala bahan bacaan pecisan boleh diperoleh di kaki lima, pusat beli belah, stesen bas, pasar malam dan pelbagai tempat lagi. Ini uraian kepada isi penjualan buku ilmiah masih terbatas. Baik. Kemudian perenggan seterusnya kita baca. Komik dan bahan-bahan bacaan pecisan juga dipersembahkan dalam bentuk ilustrasi dan grafik yang menarik. Okey, ini pun merupakan satu sebab mengapa bahan ilmiah kurang dibaca kerana dalam bahan bacaan ilmiah tidak ada grafik yang menarik. Semua kebanyakannya dalam bentuk tulisan semata-mata. Sedangkan dalam bacaan pecisan persembahannya dalam bentuk yang menarik, dalam bentuk ilustrasi dan grafik. Jadi murid-murid ataupun ramailah dalam kalangan kita yang lebih berminat untuk membaca bahan-bahan seperti ini. Ya. Bahan-bahan pecisan menjadi pilihan pembaca kerana membuatkan karya-karya yang mengungkapkan tema dan yang ringan-ringan dan boleh dibaca ketika bersantai. Baik, ini pun banyak isi lah. Mereka tidak perlu memerah otak untuk memahaminya. Okay. Contohnya kisah-kisah yang dipaparkan dalam karya pecisan adalah tentang percintaan yang berakhir dengan penemuan di jenjang pelamin. Baik. Dalam contoh petikan yang terdapat dalam petikan tidak perlu kita tulis sebagai isi dalam meringkas karangan. Baik. Baik, kehadiran bahan-bahan seperti ini bukan saja tidak membina-minda masyarakat, malah boleh menyebabkan berlakunya masalah sosial. Oleh itu, pihak kerajaan mestilah membantau penerbitan dan pengedaran bahan-bahan. Baik, dalam perenggan ini tidak ada isi, ini hanyalah sebagai satu situasi ataupun apakah kesan. Kesan bukanlah perlu kita tulis sebab dia tidak ditanya dalam fokus soalan. Baik, dalam perenggan terakhir, buku-buku ilmiah juga kurang diberi perhatian kerana terpaksa bersaing dengan media masa. Baik, ini buku-buku ilmiah juga kurang diberi perhatian kerana terpaksa bersaing dengan media masa dan teknologi moden seperti internet video. Baik, ini ialah isi. Ini ialah sebab mengapa bahan ilmiah kurang dibaca kerana terpaksa bersaing dengan media masa, teknologi seperti internet. Jadi kebanyakan daripada kita tidak membaca sebab kebanyakan bahan-bahan boleh kita peroleh daripada teknologi moden masa kini. Baik. Jadi secara ringkasnya, okay, begitulah tadi isi-isi yang boleh kita dapat daripada petikan tersebut. Baik. Jadi daripada situ, di sini cikgu senaraikan sekali lagi dalam bentuk warna-warni. Okey. Warna merah tadi isi pertama, warna hijau isi kedua, warna kuning isi ketiga. Okey, warna purple jingga isi keempat, warna merah isi kelima. Kemudian merah ini bawah isi keenam, kemudian warna biru isi ketujuh. Jadi dalam petikan ini ada kita lihat ada sebanyak 7 isi, ada 8 isi. 8 isi semuanya. Tapi barang dia ingat, sebagaimana yang kita tahu tadi, bahawa bukan semua isi perlu kita tulis. Kita hanya perlu menulis 5 isi ataupun 6 isi saja.
Okey, dia nah. Okey. Daripada situ juga kita juga senaraikan di sini beberapa isi. Okey, sebagaimana kita telah bincangkan tadi. Isi pertama di situ penduduk yang ekonominya berasaskan pertanian beranggapan buku-buku ilmiah tidak penting. Selain itu, jumlah ahli keluarga yang besar memaksa ketua keluarga berbelanja untuk keperluan asas sahaja. Yang ketiga, bahan-bahan bacaan ilmiah pula lebih mahal daripada bahan-bahan bacaan picisan. Keempat, penjualannya terbatas dan sukar dibeli di pasaran. Kelima, buku-buku ilmiah juga tidak dipersembahkan dalam bentuk ilustrasi dan grafik yang menarik. Okey. Yang keenam ni kalau kita nak asingkan isi ini dengan ayat yang tersendiri, kita mestilah menulis semula subjek. Apakah subjek dalam ni? Iaitu kita boleh tulis buku-buku, okey, buku-buku misalnya bacaan ilmiah, contoh situ. Okey, kita mestilah menulis semula subjek yang terdapat dalam petikan dalam ringkasan karangan kita. Tetapi kalau kita hendak menghubungkan ataupun kita hendak menyambung dalam satu ayat, isi kelima dan keenam, kita menggunakan kata hubung dan ataupun kata sendi dan tadi, kita tak perlulah menulis semula subjek. Jadi kalau kita nak asingkan, kita tulis beginilah. Ada 6 isi, sebenarnya ada 8, jadi kita katakanlah kita ingin menulis 6 isi di sini sebagai ringkasan dalam jawapan kita adalah ataupun dalam latihan kita. Baik. Jadi secara umumnya dapatlah kita menulis ringkasan yang penuh begini. Okey, ini contoh yang boleh cikgu bagi kepada murid-murid semua. Contohnya di sini. Ayat pertama, sebab-sebab masyarakat kurang membaca buku ilmiah ialah. Okey, ayat pertama ialah fokus soalan tadi ni. Okey dah. Kemudian kita masuk ialah. Kemudian di sini ialah penduduk yang ekonominya berasaskan pertanian beranggapan buku-buku ilmiah tidak penting. Ini isi pertama. Kemudian selain itu kita gunakan penanda wacana. Selain itu masuk isi kedua, jumlah ahli keluarga yang besar memaksa ketua keluarga berbelanja untuk keperluan asas sahaja. Okey. Kemudian kita sambung dengan seterusnya. Setiap penanda wacana kita tulislah koma di sini. Seterusnya bahan-bahan. Okey, ni huruf kecil lah. Huruf kecil di sini ni bahan, bukan huruf besar. Bahan-bahan bacaan ilmiah pula lebih mahal daripada bahan-bahan bacaan picisan. Di samping itu, penjualannya terbatas dan sukar dibeli di pasaran. Akhirnya di sini digabungkan dua isi dalam satu ayat. Buku-buku ilmiah juga tidak dipersembahkan dalam bentuk ilustrasi dan grafik yang menarik. Dan di sini ada perkataan dan. Okey, dan ini kita jadikan sebagai penghubung kepada isi yang seterusnya. Tetapi kalau kita nak mengasingkan antara isi yang akhir ini, kita gunakan penanda wacana di sini yang lain lah. Akhirnya kita tak boleh guna. Kita tidak boleh menggunakan sebab akhirnya hanyalah untuk ayat yang terakhir. Okay? Sebab itu kita menggunakan kata hubung dan ataupun di sini lah untuk kita menghubungkan dua isi dalam satu ayat. Jadi lengkaplah ringkasan karangan kita, okey, untuk kita menghasilkan satu ringkasan yang betul. Baik. Akhir sekali, dalam kita menulis ringkasan karangan, beberapa aspek penting mesti kita ambil perhatian. Pertama sekali, okey, kita tidak perlu menggunakan ayat sendiri. Bagaimana cikgu maklum tadi, kita tidak perlu menulis ayat kita sendiri. Baik. Ini kita ambil ayat-ayat yang terdapat dalam petikan. Baik, yang kedua, kita tidak perlu menggantikan perkataan atau frasa tertentu dalam perkataan
ataupun frasa lain yang sama maksud. Kalau kita nak, misalnya ada perkataan lain tapi kita nak gantikan dengan perkataan kita sendiri, tidak digalakkan kerana ditakuti perkataan yang kita ubah itu tidak sama maksudnya dengan yang terdapat dalam petikan. Kemudian yang penting ialah tidak boleh menyalin bulat-bulat daripada keseluruhan perenggan. Maknanya apabila kita tidak boleh menyalin keseluruhan petikan, kita namakan dia sebagai menyalin bulat-bulat. Kita ambil misalnya walaupun dalam kita menjalin itu ada isi yang kita senaraikan, tetapi itu dikira sebagai menyalin bulat-bulat. Jadi tidak dibenarkanlah dalam ringkasan karangan. Kita tidak dapat menguji, maknanya murid-murid tidak mengetahui apa yang dibaca, tidak dapat mengenal pasti isi, mereka hanya menyalin sahaja. Okey. Dan juga tidak boleh menyalin secara terpilih. Menyalin secara terpilih bermakna kemungkinan dia tidak menggunakan penanda wacana. Apabila tidak menggunakan penanda wacana, hanya mengambil isi-isi dalam petikan tersebut, kita katakan, dan menyambung, ambil isi satu, sambung isi dua, sambung isi tiga, itu kita katakan sebagai menyalin secara terpilih. Maknanya murid-murid tidak menggunakan penanda wacana. Jadi apabila kita menggunakan penanda wacana, walaupun isi yang kita tulis itu terdapat dalam petikan, itu tidak dikira sebagai menyalin secara terpilih. Dia dikira sebagai ringkasan yang betul lah. Baiklah. Jadi rasanya kita fahamlah setakat ini, setakat yang cikgu berikan panduan-panduan, mudah-mudahan apa yang cikgu sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat menulis ringkasan karangan dengan yang sebaik mungkin. Dan bagaimana yang cikgu katakan tadi, walau bagaimanapun kita mestilah melakukan latihan demi latihan. Kita tidak boleh mengharapkan hanya satu latihan sahaja. Jadi kalau kita mengadakan banyak latihan, akhirnya kita akan menjadi lebih cekap ataupun lebih mantap dalam menghasilkan ringkasan karangan. Jadi itulah sahaja murid-murid apa yang dapat cikgu beri pada hari ini. InsyaAllah di lain masa InsyaAllah kita akan dapat bertemu lagi jika diizinkan Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.